Apabila kita sebut tentang kolesterol yang tinggi, selalunya makanan pertama yang kita terfikir untuk menurunkan kolesterol adalah dengan menggunakan oats. Walaupun oats ni terbukti berkesan untuk mengurangkan paras kolesterol dalam badan, tak ramai orang yang suka rasa ataupun tekstur oats ni. Jadi dalam video hari ni kita nak tengok 5 cara untuk kita turunkan paras kolesterol tanpa menggunakan oats. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Okay guys, saya harap by now semua orang dah faham dan dah establish bahawa kandungan kolesterol yang terlalu tinggi, terutamanya LDL, sangat bahaya dan berisiko untuk kena serangan jantung dan juga stroke. Sebenarnya apabila kita bercakap mengenai LDL, sebenarnya dia ada partikel besar, dia ada partikel kecil, dan dengan mengukur ApoB, sejenis protein yang berada di atas partikel LDL ni, dia akan memberi gambaran yang lebih jelas mengenai risiko serangan jantung dan juga stroke. Tetapi ApoB dan juga partikel-partikel punya saiz ni saya akan cover dalam future punya video. Jadi sebelum kita nak teruskan, kita nak tengok kenapa oats selama ni sangat terkenal dalam dunia kolesterol ni. Keberkesanan oats mengurangkan paras kolesterol datang daripada kandungan serat larut yang tinggi dikenali sebagai beta-glucan. Kajian mendapati subjek yang mengambil oats yang mengandungi purata 3 gram beta-glucan setiap hari mengalami penurunan total kolesterol dan LDL secara signifikan. Jadi makanan lain yang tinggi dalam serat larut beta-glucan ni termasuklah makanan pertama kita, iaitu barley. Barley ni dia mempunyai serat larut ataupun beta-glucan dalam jumlah yang sama seperti oats. Beta-glucan atau serat larut ni menyebabkan pencernaan yang lebih perlahan dalam usus dan penyerapan nutrien yang lebih lama. Hal ni menyebabkan lebih banyak jus empedu dirembeskan ke dalam usus dan lebih banyak kolesterol dan lemak dibuang melalui najis. Jadi sekiranya anda yang jenis tak suka makan oats, pastikan anda gantikan dengan barley dan masukkan ke dalam menu seharian anda. Cara kedua untuk kita turunkan paras kolesterol adalah dengan mengambil lebih banyak makanan yang tinggi dalam phytosterols, contohnya seperti susu omega 3 daripada Nestle. Phytosterols ni adalah sejenis bahan natural yang banyak terkandung dalam makanan seperti kekacang dan juga whole grains yang mampu mengurangkan paras kolesterol kita. Cara phytosterols ni berfungsi adalah disebabkan bentuk dan fungsi phytosterols ni ala-ala macam bentuk kolesterol. Phytosterols akan berebut dengan kolesterol molekul dalam usus dan menyebabkan pengurangan penyerapan kolesterol. Pengambilan susu yang diperkaya dengan phytosterol sebanyak 1.5 hingga 3 gram setiap hari mampu mengurangkan paras kolesterol LDL di antara 7.5 hingga 12%. Tapi sekiranya anda duk menggunakan susu kotak kecil yang omega tu, anda perlukan 2 kotak untuk mendapatkan dos phytosterol yang cukup. Cara ketiga untuk kita turunkan paras kolesterol adalah dengan mengambil lebih banyak minyak yang sihat, contoh seperti minyak kelapa sawit merah daripada Harvest. Sebenarnya ada banyak sangat tanggapan yang salah terhadap minyak kelapa sawit merah ni. Walaupun hampir 50% minyak kelapa sawit merah ni terdiri daripada lemak tepu, bukan semua lemak tepu mempunyai kualiti ataupun manfaat kesihatan yang sama. Berdasarkan kajian, minyak kelapa sawit merah bukan sahaja boleh mengurangkan paras kolesterol, malah ia boleh reverse dan membuang lemak-lemak yang tersumbat di dalam saluran darah kita. Kandungan vitamin E yang tinggi di dalam minyak kelapa sawit ni juga membantu mengurangkan kesan sampingan stroke sehingga 50%. Warna merah minyak kelapa sawit ni disebabkan oleh kandungan vitamin A dan vitamin E yang sangat tinggi, sekitar 30 kali ganda lebih banyak berbanding carrot dan tomato yang bertindak sebagai antioxidants yang kuat. Berbeza dengan minyak kelapa sawit biasa yang telah didedah kepada suhu yang sangat tinggi di dalam kilang, hampir kesemua nutrien dan nilai antioksidan telah dimusnahkan melalui proses tersebut. Minyak kelapa sawit merah yang saya sendiri amalkan adalah daripada company Harvest. Ia boleh digunakan sebagai salad dressing atau digunakan untuk deep fry. Minyak kelapa sawit merah ni mempunyai suhu didih yang sangat tinggi dan secara tidak langsung dia memelihara nutrien dan antioxidants di dalam minyak ni ketika memasak. Jadi sekiranya anda nak cuba minyak kelapa sawit merah daripada Harvest, anda boleh klik link di bawah. Dan cara keempat untuk kita menurunkan paras kolesterol adalah dengan mengurangkan berat badan. Penurunan berat badan sebanyak 5% sahaja dapat mengurangkan paras kolesterol LDL kita dan boleh memperbaiki tekanan darah kita. Tapi penurunan berat badan sebanyak 10% atau lebih menunjukkan lebih banyak kebaikan dari aspek kolesterol, paras gula dan juga triglycerides. Tapi nasihat yang terbaik untuk menurunkan berat badan ni adalah untuk slow and steady dan memastikan berat yang kita buang tu tidak kembali. Dan cara yang kelima untuk mengurangkan paras kolesterol adalah dengan mengurangkan pengambilan daging-daging merah dan juga makanan fast food. Sebenarnya kalau kita mengurangkan saja makanan-makanan daging merah ni tak cukup. Kita perlu menggantikan dengan makanan-makanan yang lebih kolesterol friendly, contohnya seperti ikan, kekacang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan sekiranya anda dah follow channel saya agak lama, anda akan tahu
tahu yang telur tidak mengganggu paras kolesterol dalam darah kita dan dia merupakan antara makanan yang paling sihat. Jadi conclusion dia guys, anda tak perlu makan oats untuk mengurangkan paras kolesterol. Ada lagi banyak makanan yang mempunyai beta glucan ataupun serat larut yang tinggi dan lifestyle modifications yang kita boleh amalkan. Tetapi sekiranya paras kolesterol anda terlalu tinggi, penggunaan ubat kolesterol mungkin adalah jalan yang terbaik. Dapatkan nasihat doktor dan jangan lupa cek kolesterol anda. Dan sekiranya anda nak tahu apakah tanda-tanda yang kemungkinan paras kolesterol anda berada pada tahap yang sangat tinggi atau apakah kesan sampingan ubat kolesterol yang anda dah makan, anda boleh tengok video selepas ni. That's the video guys. Saya harap puas konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.